Hari ini saya akan kongsikan pula kepada anda tutorial pengajaran dan pembelajaran pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah tingkatan 5. Tajuk yang ketiga dalam bidang pengajian Al-Quran iaitu menyesal dan bertaubat. Jom kita mulakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Ustaz Syukur Talib dan selamat datang ke channel ini. Bagi yang baru mengikuti channel ini, saya akan berkongsi kepada anda video tutorial yang berkaitan dengan subjek pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah, kelas kemahiran Al-Quran dan pendidikan Islam sekolah menengah. Oleh itu jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari channel ini. Di dalam tajuk ini, saya akan memberikan tumpuan khusus kepada isi-isi penting yang sering ditanya dalam peperiksaan. Mohon kepada semua pelajar agar memberikan sepenuh tumpuan kepada apa yang akan saya kongsikan. Baik, kita teruskan kepada petikan ayat Al-Quran dari surah At-Taubah ayat 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa akharuna, dan sebahagian yang lain, i'tarafu, mengakui, bidhunubihim, dosa-dosa mereka, khalatu, mencampur adukkan, amalan salihan, amal-amal yang baik, wa akhara sayyi'an, dan amal-amal yang lain daripada yang baik, maknanya amal-amal yang buruk. Asallahu, mudah-mudahan Allah akan an yatuba alaihim, mengampunkan dosa-dosa mereka. Innallaha, sesungguhnya Allah itu ghafurun, maha pengampun, rahimun, maha mengasihani. Sebab nuzul ayat. Ayat di atas diturunkan kepada Abu Lubabah dan 5 orang rakannya yang tidak menyertai peperangan Tabuk. Apabila Rasulullah SAW pulang dari peperangan tersebut, baginda mendapati Abu Lubabah dan rakan-rakannya telah mengikat diri mereka di pagar masjid kerana menyesal dan berikrar tidak akan membuka ikatan tersebut dan mengharapkan Rasulullah SAW yang akan membukanya. Apabila ayat ini diturunkan, maka Rasulullah SAW membukakan ikatan tersebut dan memaafkan mereka. Kita pergi kepada dosa, definisi dosa dan jenis-jenisnya. Dosa ialah balasan buruk yang akan diterima oleh manusia yang melakukan maksiat dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan ianya terbahagi kepada 2 jenis. Yang pertama, dosa besar. Dosa besar ialah kesalahan yang akan diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan azab yang pedih di akhirat dan ditentukan hukuman semasa di dunia lagi. Contohnya, dalam sebuah hadis yang bermaksud jauhilah kamu 7 perkara yang membahayakan, yakni dosa besar. Sahabat bertanya, apakah yang dimaksudkan itu? Rasulullah SAW bersabda, menyengutukan Allah, mengamalkan sihir, membunuh diri dengan yang diharamkan oleh Allah kecuali pada jalan yang benar, makan riba, makan harta anak yatim, berpaling dari medan perang dan menuduh wanita yang baik melakukan zina. Dosa kecil pula ialah kesalahan-kesalahan yang tidak diberi peruntukan hukuman tertentu di dunia atau amaran azab yang pedih di akhirat. Contohnya, kesalahan membuang sampah, kesalahan bersifat sombong, mendengar muzik yang melalaikan dan sebagainya. Seterusnya, pengertian taubat dan syarat-syaratnya. Taubat artinya berhenti daripada melakukan maksiat, menyesal akan kesalahan yang lalu dan berazam tidak akan mengulanginya lagi. Dan syarat taubat ialah, pertama, segera berhenti daripada melakukan maksiat berkenaan. Kalau dia lalu melakukan dosa, minum arak dan sebagainya, segera berhenti. Yang kedua, menyesal terhadap dosa yang telah dilakukan. Dan yang ketiga, berazam tidak akan mengulanginya lagi. Dan yang keempat, jika dosa sesama manusia, hendaklah meminta maaf daripada orang yang berkenaan. Baiklah, antara adab-adab taubat. Yang pertama, bertaubat dengan berdoa, memohon keampunan dari dosa yang telah dilakukan. Kerana yang boleh mengampunkan dosa kita hanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh yang demikian, kena meminta juga. Selain daripada bertaubat, kena berdoa. Yang kedua, segera bertaubat apabila melakukan dosa. Allah sebut dalam Al-Quran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, dan bersegeralah kamu untuk memohon keampunan dari Tuhanmu. Yang ketiga, yakin Allah Subhanahu wa taala akan memakbulkan taubat kita. Yakin agar Allah Subhanahu wa taala terima taubat kita. Dan kita kena sangka baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah ini Maha Pengampun dan Maha Penerima taubat. Yang keempat, tidak mengulangi lagi kesalahan yang sama.
Setelah bertaubat, kita kena berazam untuk tidak mengulanginya lagi. Seterusnya, fadilat taubat. Apakah kelebihan orang yang bertaubat? Disebutkan dalam Al-Quran, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sukakan, cintakan orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang menjaga kebersihan. Yang pertama, fadilat taubat, dosanya akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Pengampun dan Maha Penerima taubat. Yang kedua, mendapat ketenangan jiwa. Apabila kita bersih daripada dosa-dosa, hati kita, jiwa kita akan tenang. Dan yang ketiga, dikasih Allah. Allah sebut yuhibbut tawabin, innallaha yuhibbut tawabin. Sesungguhnya Allah itu sukakan, cintakan kepada orang-orang yang memohon taubat kepada-Nya. Dan yang keempat, Allah Subhanahu wa taala akan mengurniakan syurga. Wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh. Wa jannatin 'arduha, dan syurga itu dihamparkan kepada orang-orang yang mohon taubat dan orang-orang yang sentiasa mensucikan diri mereka. Seterusnya, maksud istiqamah dan dalilnya. Istiqamah ialah tekal, tetap dan berterusan serta sentiasa meningkatkan keyakinan dalam melakukan kebaikan. Sebut dalam Al-Quran surah Hud, fastaqim kama umirta. Maka hendaklah kamu beristiqamah sebagaimana yang diperintahkan kepadamu. Kenapa perlu istiqamah? Supaya sentiasa meningkatkan amal kebaikan. Kerana orang yang beruntung di dunia ni ialah orang yang hari ini lebih baik daripada semalam, dan hari esok lebih baik daripada hari ini. Sentiasa melakukan peningkatan dalam melakukan kebaikan. Yang kedua, menghindarkan diri daripada lemah semangat. Istiqamah ni mendorong kita untuk sentiasa berusaha, untuk sentiasa memperbarui semangat kita. Yang ketiga, tidak mudah mengalah dan berputus asa. Bila kita istiqamah, konsisten dalam pekerjaan kita, kita tak akan mudah kecewa, putus asa, mengalah dan sebagainya. Dan yang keempat, menjadi pendorong untuk terus berjaya dalam hidup. Kerana kehidupan orang yang istiqamah ni, dia sentiasa bermotivasi, bersemangat dalam meneruskan kehidupan. Pengajaran ayat. Yang pertama, mengakui kesilapan sendiri adalah perbuatan yang mulia, berbanding orang yang tidak suka mengaku kesilapan sendiri. Yang kedua, setiap orang Islam hendaklah bersegera bertaubat apabila melakukan dosa. Dan yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala melarang umatnya mencampur adukkan perbuatan baik dengan perbuatan yang tidak baik. Alhamdulillah, kita telah selesai membincangkan tajuk menyesal dan bertaubat. Mudah-mudahan ianya memberi manfaat untuk anda semua. Jika ada sebarang soalan atau cadangan atau apa-apa sahaja, sila tuliskan di ruangan komen di bawah ini. Sebagai pengkuhan, di bawah ini juga saya telah lampirkan link atau pautan untuk muat turun slide dan latihan. Terima kasih atas tumpuan yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.